أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا رب العالمين. رب يسر وتعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, menjaga syukur pada Allah SWT. Berhubung tentang perkara-perkara yang menyebabkan boleh terbatalnya solat. Yang tak tahu kita masuk tentang hadas, keluar hadas. Jadi pada hari ini sambungannya dalam semat solat. Dalam semat solat, bagian seterusnya itu terbuka aurat dengan sengaja. Bagaimana penerangan terbuka aurat dengan sengaja? Baik. Soal jawabnya begini. Apakah yang dimaksudkan dengan terbuka aurat dengan sengaja itu? Orang yang di dalam sembahyang, jika auratnya terbuka dengan sengaja, seperti disisingnya kainnya dengan sengaja hingga nampak pahanya, maka batallah solat. Batallah sembahyang itu. Nampak paha. Kan lelaki auratnya antara pusat sampailah ke lutut. Disebabkan seluar tu pendek setakat sampai ke lutut. Bila kita duduk iftiras, maka ternampaklah aurat. Kebatal. Sebab itu pakailah seluar yang agak panjang, lebih kurang 2 jengkal ke daripada lutut tu, kalau nak pendek pun. Begitu juga pakaian kita. Kadang-kadang kita sujud tu kita tak perasan. Itu sebab kita sebelum sembahyang ni kita pastikan pakaian itu tidak menyebabkan terbukanya aurat. Waktu kita sujud tu kadang-kadang ternampak apa ni? Ternampak lubang punggung kita. Kita sembahyang di masjid kita tahulah orang yang pakai bajunya pendek setakat sampai ke pusat saja. Bila dia sujud, dia akan tertarik, baju tertarik. Kita sujud tertarik. Bila tertarik maka nampak lubang punggung tu, urat dah tu bagi lelaki. Perempuan memang automatik lah seluruh badan. Itu perempuan, tak masalah. Ini lelaki. Kadang-kadang pergi sembahyang seluruhnya singkat. Terlalu singkat. Kalau dia berjalan memanglah tak nampak lutut dia. Apabila duduk iftiras, nampak lutut. Dia tertarik sebabkan badan kita ni kan. Itu boleh menyebabkan terbukanya aurat. Itu namanya sengaja, dah tahu dah. Seperti ditiup angin. Jadi kalau tertiup angin dan segera tutup kembali. Kalau dia kena tiup angin, segera. Kadang-kadang kalau di masjid ada kipas yang benar-benar kipas giant tu kan. Pusing kuat. Masjid sini ada kipas giant tu. Ya. Pusing kuat. Kalau kita pakai kain, setakat kain yang lembut tu terbuka. Tapi tak apa kalau kita segera tutup. Begitu juga macam kita sembahyang-sembahyang, kita tak sedar bahawa kain kita tu kena rokok. Bagi orang merokok lah ya, kena rokok. Nampak-nampak terus tutup dengan tangan. Kalau sikit lah, kalau 2-3 tempat lah tutup, macam mana? Boleh tak orang tanya, kalau sembahyang tu dia pegang itu, bangun turun tak lepas? Boleh, sebab kita dalam sembahyang. Kalau kita lepas, terbuka aurat. Itu sebabnya kita pastikan. Kadang-kadang tak nampak seluruh kain nak kita pakai itu, kita tengok, pastikan sama ada dia ada lubang ke tidak, ke tak. Kalau lubang belah betis tak apa, ni belah paha, ya, segera tutup.
seperti ditiup oleh angin atau benda dan sebagainya, iaitu lebih cepat dari qadar sekurang-kurangnya masa tumakninah, maka tidak batal sembahyangnya kalau dia segera. Tetapi jika ia tidak menutup aurat itu kembali dengan segera, maka boleh ataupun lambat-lambat sehingga mengambil masa lebih daripada sekurang-kurangnya masa tumakninah, lebih daripada masa tumakninah. Tumakninah tu maksudnya sekadar subhanallah. Tu. Jadi kalau kita lebih tu batal lah kita. Jadi kena kita sembahyang ni, sebab itulah dimanukan semat sembahyang ini kena cerdik, kena faham akan hukum hakam kita melaksanakan ibadah solat. Baik. Apa hukumnya orang-orang yang dalam sembahyang tiba-tiba auratnya terbuka berulang-ulang ditiup oleh angin? Jika auratnya itu terbuka berulang-ulang kerana ditiup oleh angin dan ia menutup kembali dengan segera, iaitu cepat daripada qadar sekurang-kurang masa tumakninah, maka tiap-tiap kali aurat itu terbuka dan segera ditutup, perkara berlaku berturut-turut sekalipun sekiranya ia melakukan beberapa gerak yang banyak lagi berturut-turut kerana menutup kembali akan aurat itu, maka batal. Disebabkan batalnya itu disebabkan apa? Disebabkan banyak kali bergerak. Terus gerak pula. Kalau kita bersembahyang bergerak, kalau nak tutup, dia tutup. Itu boleh terbatal sembahyang. Tetapi jika perkara itu berlaku dan tidak berkehendak kepada gerak yang menyihat, gerak iaitu 3 kali gerak ataupun lebih, dan tidak pula berturut-turut, maka sembahyangnya tidaklah batal. Kena tutup. Misalnya kita nampak aurat, tutup kita. Tutup. Biar sembahyanglah terus sampai habis. Ni. Kalau terselak cepat kita. Bukan kita sengaja kena angin kan. Tapi kalau kita lambat-lambat membatal. Kalau banyak gerak kita dia sekali je. Sebab itulah kita nak pergi masjid ke mana, pastikan bahawa kita tak kena. Tapi kadang-kadang ialah angin kan, angin kipas giant. Apa hukumnya orang yang dalam sembahyang tiba-tiba auratnya terbuka kerana dibuka oleh binatang, seperti datang kucing atau kera, dibuka oleh kanak-kanak yang belum memayis. Kanak-kanak yang belum memayis, terbuka aurat kita, macam mana? Batal sembahyangnya walaupun ditutupnya auratnya itu dengan segera. Budak-budak mana tahu. Jadi itu sebabnya kalau kita sembahyang, eloknya kita pakai seluar panjang. Dia nak eloknya, dia nak buka mana? Ini kalau pakai kain, ada yang berlaku dalam YouTube tu kan, pakai kain sembahyang. Budak lari sana lari sini, kita dah sembahyang, tiba-tiba dia masuk dalam kain. Kalau itulah hati-hati. Sebab kita nak sembahyang jauhlah daripada budak. Tutuplah pintu. Eloknya kita sembahyang kat masjid orang lelaki. Eloknya kita sembahyang di masjid. Seeloknya. Tak ada yang kacau. Kecuali angin saja. Seeloknya. Batal dia lah. Walaupun dengan segera tutup. Sebab dia buka. Betul-betul budak. Apa hukumnya orang yang dalam sembahyang tiba-tiba dibukanya aurat kerana lupa, jika ditutupnya dengan segera, iaitu lebih cepat daripada sekadar tumakninah, maka tidaklah batal sembahyang. Tetapi jika tidak ditutup dengan segera, ni lambat, bila lambat aja, maka batal lah. Jadi itulah tentuan kita, kalau kita ni sembahyang, hendaklah kemas, pakai kain kemas, supaya ni kalau di rumah, kalau ada anak kecil-kecil, dia boleh ikut sembahyang kita kalau kita didik betul. Tapi kalau jenis yang aktif,
susah juga. Dia jalan sana, jalan sini, aktif. Jadi bila aktif tu kadang-kadang kita tak khawatir dengan sembahyang tu dia masuk dalam kain lah apa ni. Tahulah budak kecil. Tapi kalau dia jenis cubalah kita elok je kalau ada macam tu kita kenalah pakai seluar panjang. Seluar yang lebih ataupun kalau pakai kain pun kita dalam seluar dalam tu seluar yang sampai lepasi daripada lutut. Tak apa. Kalau diselak dia apa pun kita ada seluar, depend dah dulu. InsyaAllah bagi lelaki lah. Bagi perempuan kena tutup segala aurat itu dalam sembahyang. Sedangkan di luar sembahyang pun wajib tutup aurat bagi lelaki. Ada perempuan. Bukannya laki-laki antara pusat dan lutut. Dia tak pakai tupi berjalan tak apa. Kalau tupi dia sunat, ya. Tupi dia sunat. Kopiah dia sunat je. Eloknya kalau kita berjalan pakai kopiah lah. Dapat sunatnya. Sunat yang berkekalan. Ya. Sunat yang berkekalan. Itulah yang kita nak. Kita masuk bab niat pula. Itu dinamakan rukun qalbi. Selesai dah ya. Tadi selesai dah tentang aurat. Ini rukun qalbi. Ya, berubah niat. Ya, yang boleh membatalkan sembahyang. Apa yang dimaksudkan dengan berubah niat? Ini kita pastikan amati dalam sembahyang ni selalu kita berubah niat. Macam mana? Soalannya, apa yang dimaksudkan dengan katakan berubah niat itu? Orang yang di dalam sembahyang maka ia mengubah niatnya, maka batal sembahyangnya itu. Contoh mengubah niat itu ialah seperti ia berniat keluar daripada sembahyang atau ia kerana ragu-ragu akan pelaksanaan sembahyang. Contohnya mengubah niat itu, ya, kena kita faham. Atau ia ragu-ragu adakah akan meneruskan sembahyangnya ataupun setakat itu berhenti, memberhentikannya, atau digantungkannya kepada sesuatu dalam membuat keputusan. Seperti jika kebetulan orang yang datang maka ia akan keluar, ya, dari sembahyangnya. Semua contoh-contoh itu membatalkan sembahyang. Jadi kita dah kena ada, kita sampai membatalkan sembahyang tu. Misalnya orang datang bagi salam, kita membatalkan sembahyang. Salah umpama. Jadi kita kena habiskan sembahyang. Tapi takut ya, ubah dia. Apa hukumnya orang yang di dalam sembahyang tiba-tiba diubahnya sembahyang itu kepada sembahyang yang lain, seperti ia sembahyang zuhur 2 rakaat, ya, sembahyang zuhur diubahnya kepada sembahyang sunat sebelum sembahyang zuhur, iaitu qabliyah, atau ia sembahyang sembahyang asar diubahnya kepada sembahyang qada sembahyang zuhur. Apa hukumnya? Gini jawabnya. Perkara-perkara itu disengajakannya, ia mengetahui akan hukumnya haram. Haram hukumnya. Dia sengaja dan mengetahui pada hukumnya itu jadi haram. Haram, ya. Maka bila katakan haram itu terbatal lah, otomatik. Kemudian perkara-perkara yang sengajakan itu ia mengetahui akan hukumnya haram, maka batal sembahyangnya, kecuali jika ia mengubah sembahyang fardu kepada sembahyang yang lain. Fardu boleh, itu sembahyang, ya. Boleh mengubah niat kita, ubah kita daripada sembahyang fardu jadi sembahyang sunat.
Ya. Jika perkara itu berlaku, maka batal. Kecuali ia mengubah sembahyang fardu kepada sembahyang sunat mutlak. Sunat bukan berwaktu atau sembahyang-sembahyang dan memberi salam daripada 2 rakaat. Oh gitu. Kalau dia sembahyang fardu, tengah sembahyang fardu dia mengubah dalam hati aku dia tak sembahyang sunat lagi. Itu tak. Bukan fardu. Kalau kita fardu daripada sunat ke fardu tak boleh. Ya. Contoh-contoh yang ada diberikan, sunat bukan berwaktu atau bersebab dan memberi salam daripada 2 rakaat kerana hendak mendapatkan sembahyang berjemaah yang disuruh oleh agama, dan pada ketika itu sembahyang seorang diri. Mula-mula kita sembahyang 2 orang diri. Betul, pergi umrah tu, kalau kita pergi haji ya, kita kadang-kadang kita tak sesuai. Memang ada tempat untuk duduk tapi tak sesuai. Jadi kita kena sembahyang ya seorang diri macam mana. Kalau berjemaah yang disuruh oleh agama, dan pada ketika itu sembahyang seorang diri, maka tiada batal sembahyangnya, bahkan sunat ia berbuat sedemikian jika waktu masih luas. Tetapi jika waktu itu sudah sempit, sekira-kira jika ia berbuat demikian maka batal. Demikian, dan tidak akan mendapat sembahyang berjemaah. Ini sembahyang sempit. Misalnya kita tengok imam tu dia dah baca surah rekat dengan akhir dah. Kita takbiratul ihram. Kalau kita dah takbiratul ihram tu, ikutlah kita baca Fatihah. Bila baca Fatihah imam tu rukuk. Segera kita ikut imam tu rukuk. Dinamakan masbuk. Segera. Jangan pula imam bangun. Tu pada rakaat pertama lah. Rakaat pertama kita datang lewat, lambat. Kita sampai dia dah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu, ataupun sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita nak kejar pun tak dapat dah. Kita baru Allahu akbar. Jadi kita segera, takut. Jadi bagaimana sembahyang Fatihah kita? Fatihah itu akan ditanggung oleh imam. Itu dia makan masbuk. Solat masbuk. Tidak disuruh oleh agama. Ialah seperti sembahyang zuhur, dan didapatinya orang yang sembahyang asar itu tidak harus ia mengubah niatnya. Jadi kalau dia kata, jadi itulah kena fahamlah dalam sembahyang ni. Maknanya kalau kita dalam masbuk, kita lihat dia nak berjemaah, nak dapatkan fadilat pahala tu, bolehlah kita. Tapi imam tu bila rukuk, jangan kita habiskan Fatihah berikut-rukuk. Itu pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua tak jadi hal. Sebab itu jangan kita sampai 2 pe'liyah kita tertinggal. Itu pada rakaat kedua. Ya. Kalau rakaat pertama tak, itu yang kena. Bila kita sampai Allahu akbar, tiba-tiba imam tu rukuk. Jadi kita segeralah rukuk berserta dengan imam, dan Fatihah itu walau tak habis akan ditanggung oleh pihak imam. Itu pada rakaat pertama. Kalau sebab kita terlewat, bukan kita pula imam dan sembahyang kita sembang. Itu bukan, itu sengaja. Jadi kita datang. Macam ni, datang sembahyang. Kita nak kejar, kita nak dapat 1 rakaat. Boleh dengan cara dengan masbuk. Ya, Fatihah itu yang tak habis itu ditanggung oleh pihak imam. Ya. Itulah dia katakan. Perkara-perkara yang kita nyatakan di sini. Ya. Adapun misal sembahyang berjemaah yang tidak disuruh oleh agama, ialah seperti ia bersembahyang zuhur dan didapatinya ada orang bersembahyang asar. Tidak harus ia mengubah dia. Tidak harus. Ya. Tak payah. Kita ni sembahyang zuhur. Tiba-tiba ada orang datang orang sembahyang asar.
tengah sembahyang asar. Baik, itu tak masalah aja. Jadi kita kena faham. Kita nak berjemaah tak kira. Kalau waktu zuhur, zuhur lah. Asar, asar lah. Yang seterusnya, membelakangkan kiblat atau berpaling dada daripada kiblat. Ni kena jagalah. Banyak orang kadang-kadang sembahyang membengkok badannya, tak menuju kiblat. Itu waktu kita berdiri. Kadang-kadang waktu kita tahiyat akhir, berlebih pula. Dada tu lari ke sana, kiblat sana. Kiblat terus tapi ke sana. Tu kena awasilah macam mana kita nak faham. Apa yang dimaksudkan jika membelakangkan kiblat atau berpaling daripada kiblat dadanya? Orang yang di dalam sembahyang maka tidak menghadap kiblat, sama ada membelakangkan kiblat atau berpaling dadanya ke kiri atau ke kanan, maka sembahyang itu adalah batal. Tak boleh. Jadi kena tepat. Wa min haitsu kharajta wa liwajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ballahu bighafilin amma ta'malun. Ini Quran. Jadi kita tepat dada kita. Kepala tak apa. Ni dada yang kena tepat kiblat. Menuju kiblat. Baik. Apa hukumnya? Orang di dalam sembahyang tiba-tiba ia dipaling dengan paksa daripada menghadap kiblat. Batal sembahyangnya juga walaupun ia dengan segera kembali menghadap kiblat. Oh boy. Dipaksa paling pun batal. Sedangkan kita sembahyang kadang memalingkan kiblat. Ini betul. Kalau nak tahu tuan-tuan, kalau kita waktu sembahyang Jumaat tu tengok orang sembahyang, ya, sembahyang apa ni, sunat-sunat tu, tengok dia macam mana duduk iftiras dia, dada dia mesti menempati apa? Kiblat. Kalau lari dada dia tu batal lah, ya. Lari batal. Baik. Kalau dipaksa tu lain cerita. Tapi walau macam mana batal juga. Apa hukumnya orang yang di dalam sembahyang berpaling daripada menghadap kiblat kerana jahil atau terlupa? Sembahyang tidak batal dan ia kembali dengan segera menghadap kiblat. Contoh. Macam mana kita sembahyang, pergi rumah orang. Si Fulan ni bagi tahu, tak pernah biar sembahyang kot. Bagi tahu dia kiblatnya ke sana. Dia berlaku ni. Kiblat ke sana. Kita pun bawa lah sajadah tu, kita lumpang sembahyang. Itu sembahyang. Tiba-tiba datang bapak dia balik daripada masjid. Kenapa ke sana pula kiblatnya? Sana lah kiblatnya. Tak payah kita nak batalkan sembahyang tu, kita terus kona. Sebab kita tak tahu. Macamlah kita naik perahu, mancing, mengair, ya, biasa. Di lautan. Waktu kita nak sembahyang tu, kita hadapkan kepada kiblat. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu yang kita tambat tu ataupun kita berjalan di kona sana, kona sini, tahulah dalam perahu. Adakah kita batal? Tak. Waktu kita niat takbiratul ihram itu, dah kita menghadap kiblat. Tiba-tiba berjalan. Itulah cerita. Ya. Itulah saja perkongsian kita, ya. Jadi perkara-perkara yang boleh menyebabkan batalnya solat. Bila batal solat ni, pamalagha lah, sia-sia lah, siapa-siapa yang sia-sia dalam batal sembahyang dia tak tahu. Sebab di antaranya dia tidak mempelajari kaedah ini. Jadi kita terangkan sedikit sebanyaklah, tapi tuan-tuan guru lebih arif dari saya. Jadi saya mau mana kesilapan penerangan saya itu, saya mohon maghfirah Allah Ta'ala lah. Mudah-mudahan ini saya perkongsikan dalam guru takmir muzakarah untuk kuliah secara online. Yang baik semuanya daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan, ada kesilapan saya sebagai hamba Allah. Dan mohon maghfirah Allah Ta'ala. Aku liqauli hadza astagfirullahaladzim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.